bila kita keluarkan produk itu, kita announce lebih awal untuk create awareness, untuk create kesedaran tentang kewujudan produk itu, supaya dan kita selaraskan dengan adanya tester, supaya tester itu dapat keluarkan dulu, rasa dulu, dapat testimoni dulu, boleh cerita kat orang dah, kan? Itu tujuan dia, itulah maksudnya to create awareness. Kan? Dalam masa yang sama, product knowledge kita bagi lebih dahulu. Itu yang maknanya kita advance, kita bagi product knowledge dulu. Produk tak keluar lagi, tapi product knowledge dah ada dah. Kan? Kita nak supaya, kita plan supaya bila kita boleh hantar tester tu, anda boleh sharing dengan orang. Itu tujuan dia. Sebab itu kita buat sebulan lebih awal sebelum produk betul-betul masuk dalam market. Tujuan dia. Kan? Dan yang tak mau adalah produk masuk dalam market, kita pergi cerita tak ikhlas, tak jujur. Sebab apa? Kita tak tahu asal macam mana. Kita tak guna produk tu. Tapi kita kata, produk ni bagus. Kita tak rasa lagi. Adalah lebih baik kita minum dulu, kita rasa dulu, nikmat produk tu. Kita mandi dulu pakai mandian tu. Baru kita boleh dengan ikhlas, dengan hati yang ikhlas. Itu tujuan dia. So, dua produk Stevie Star dan mandian Manhaj itu hanya akan keluar pada bulan 6. Kita jangka minggu ketiga atau minggu keempat, insyaAllah. Sebelum ni kita tengok dia ada beberapa faktor yang akan menentukan proses itu berjalan. Cepat atau lambat itu beberapa faktor. Antaranya adalah yang pertamanya dari segi raw material, daripada segi bahan mentah. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita mula buat launching minggu lepas dan 2 minggu lepas, kan, buat dah 5 hari bulan kot kita buat untuk Stevie Star, kan, kita buat pre-launching. 8 hari bulan kita cerita pasal mandian, kan. Hari bulan, hari ni 13, 5 hari dah lalu yang mandian tu, kan. Apabila satu lagi kelebihan dia adalah apabila kita buat pre-launching, kita boleh nampak macam mana respon market. Kita nampak respon market. Contohnya kita boleh nampak respon sebab Stevia memang full gila. 2 hari dah sold out 50 konsep kota tu. Tapi terapi mandian mungkin orang kita tak suka mandi ke apa, kita tahu lah. Tapi set tu masih ada lagi. 50 set kota tu masih ada lagi. Masih ada kosong lagi, kan. Maknanya sehingga stok habis lah. Maknanya kota sekarang ni ada dalam 30 lebih saja yang orang booking. Jadi kita nampak, kan, respon. So, kita nampak respon pihak company, pihak saya khususnya di bahagian pemasaran, boleh tengok macam mana apa benda yang perlu kita upgradekan lagi dari segi kesedaran. Benda dah bagus lah. Tapi mungkin kesedaran orang untuk nak ubah mandi. Dia rasa macam, alah, aku beli mandian dekat pasar raya, pedik ya. Berapa belas ringgit ya untuk kau mandi, boleh tahan 2 bulan. Benda macam mungkin kita merasakan bahawa dia membandingkan sabun yang dia beli, sabun mandian dia beli dekat luar. Sama macam mandian Manhaj. Sebab itulah tekanan ilmu, kelebihan produk mandian Manhaj itu untuk kita sampaikan. Benda itu kita masa sebab anda faham. Dia membabitkan kemahiran bercerita. Satu, kita kena dapat ilmu. Ilmu itu kita kena buat dan baru kita faham. Dan yang ketiganya, kena cerita berkali-kali, berulang kali. Dan baru kita mahir. Baru kita boleh cerita dengan fluence. Itu dia orang putih sebut. Baru kita boleh cerita dengan lancar. Jadi, benda-benda macam itu, dalam proses untuk penyediaan itu, ada kena faham. Saya nak cerita tentang benda ni. Mungkin Puan Aida boleh komen kat bawah, dekat apa nama, komen di ruang bawah tu. Proses. Ya, proses dalam menghasilkan sesuatu produk. Selepas kita buat launching, sebenarnya company baru boleh buat untuk mengikut volume yang sesuai. Kalau tak kita tengok bila kita buat pre-launching tak respon, sebab kita buat keluar produk tu juga, tapi kita tak boleh buat keluar banyak. Kita kena jaga dari segi financial company juga. Okay tak? Kalau kita benda tu kita dapat respon slow, keluar sampai beribu-ribu unit, benda tu akan sepuk syarikat. Kita tak mahu. Seboleh-boleh je kita nak produk kita keluar daripada kilang, masuk dekat warehouse, esok dah boleh habis dah. Kita nak fast moving produk. Kalau kita tak mahu produk kita duduk lama, bulan-bulan, kita tak mahu. Kita tak nak benda tu duduk macam tu je. Tak elok. Dan kita nak boleh keluar saja, masuk dekat kilang, terus boleh
boleh guna dah, dah pakai dah, dah ada orang guna dah. Kita nak macam tu. Itu sudah tentulah produk yang apa nama baru adalah lebih berkualiti daripada produk yang lama. Kena faham produk kita tak masuk chemical yang boleh nak pengawet dan sebagainya, nak bagi tahan lama. Kan? Itu benda-benda yang anda kena faham. Kan? Jadi sebab itu, yang pre-launching tadi adalah tujuan kita adalah supaya kita boleh Aida boleh tahu dah dia nak arahkan kilang nak buat banyak mana. Berdasarkan sambutan pada pre-launching tadi. First batch. First batch very very important. First batch. Jadi sebab itu bila Puan Aida tengok, Steve Vista ni sambutannya push. 2 hari dah sold out dah quota offer. So, apa maksudnya? Maksudnya kena buat. So first batch dan kalau Puan Aida decide, dia bagi tahu saya baru ni 1000 unit 250 set keluarkan untuk first batch. Lepas tu baru kita boleh tingkatkan daripada respon first batch tu. Anda kena faham tu, anda kena mengerti tu. Kesefahaman di antara pihak syarikat dengan pihak leaders agak penting untuk anda bawa benda ni supaya tidak jadi berfikir, apa ni? Orang tak faham. Tingkatan production syarikat kilang itu akan membabitkan kos. Dan kita tak mahu kos syarikat yang dalam warehouse. Tak mau. Kita tak mau. Dalam Vista, warehouse kita pun tak besar. Kecil lah. Bilik besar bilik saya pun tak besar pun. Apa? Fast moving product. Masuk jalan. Jadi kita nak macam itu. Tuan-tuan dan puan sekalian. Ini sangat penting untuk pre-launching kita lakukan sebelum. Ini semua untuk kita nak tengok macam mana. Dan sebab itu daripada sambutan. Terima kasih banyak pada sambutan yang anda berikan. Alhamdulillah. Kita decide untuk keluar batch yang pertama 1000 unit untuk Steve Vista. Yang terapi saya tak pasti lagi sebab dia tak pasti pun pejabat bekerja dari rumah kan, stay at home. Okay, so tuan-tuan, itu yang tu. Kemudian, kita lepas itu, Aida kena buat bila ada 5 hari bulan dan 8 hari bulan, Aida kena buat order untuk raw material. Ada raw material yang kita ambil daripada luar negara, termasuk daripada USA. Macam Melissa officially leave tu. Melissa tu dia punya raw mat dia di US. Raw mat dia dekat Puchong Selangor. Bukan Shah Alam. Tu apa nama Melissa daripada US kan. Itu Bicom apa semua dia ada lah tempat dia yang tak sama kan. Jadi kita nak kena order betul yang sesuai, betul yang cantik. Dalam masa yang sama, kita punya design packaging. Kita kena bersesuaian. Kenapa tak buat botol yang pertama, tak buat packaging dulu? Sebab kita nak tengok respon daripada anda. Okey tak produk bahan mentah ni? Bahan mentah ni kita nak masukkan di dalam itu. Botol tu kita nak print dekat botol. Dia labeling tu akan print dekat botol. Itu kita kena sit down. Dah tamat dari segi sambutan. Ini sebabnya. Tuan-tuan kena faham ya. Apa yang kita buat ini adalah supaya kita mendapat produk yang lebih berkualiti, yang tak perlu tahan biar lama kat warehouse. Yang keduanya, dari segi financial. Company tidak mahu melakukan pembaziran modal untuk letak benda yang kita tak tahu boleh berjual atau tidak. Itu sebab feedback anda minggu lepas sangat bagi syarikat. Selepas anda bagi feedback dan kita kena buat order lah. Labeling, design. Itu melalui proses di mana dalam suasana sekarang rentas negeri tak boleh, maka kita terpaksa bergantung kepada servis lah. Kan? Courier service lah, nak hantar raw material, nak hantar bottling, botol nak hantar main kat kita tu, itu bergantung kepada courier service yang tertentu yang kita kena gunakan. Bila sampai benda tu, barulah kita boleh meneruskan aktiviti penghilangan akan masa beberapa hari. Kan? Jadi mengikut daripada apa yang Aida bagi tahu kepada kami tadi dalam management tadi, bahawasanya proses untuk mengeluarkan benda tu akan bermasa lebih kurang sebulan, insya-Allah mulai daripada sekarang. Tapi anda kena faham suasana sekarang agak luar biasa daripada sebelum ini. Dulu tak ada COVID, dulu tak ada PKP, dulu tak ada PKB. Jadi ada kekangan-kekangan daripada segi pertamanya ada negara yang berkenaan itu mungkin
dia orang belum ready untuk hantar. Contoh kan. Kemudian dari segi penghantaran kurir, kangan yang boleh juga memberikan kesan adalah cuti raya. Cuti raya tu yang ni pasal kan dia cuti raya campur dengan masalah PKBB ni. Cuti raya campur PKBB dalam sehari dua ni pihak syarikat, staf syarikat telah berhubung dengan semua courier service didapati semua courier service lah ni dalam keputusan sehari dua ni yang kita tak jangka pun. Keputusan dalam sehari dua ni pihak courier service telah mempercepatkan tarikh hari terakhir untuk buat penghantaran. Sebab banyak orang duk nak courier banyak, luar biasa, volume dia luar biasa dalam wujudnya dunia ni. Inilah waktunya yang paling luar biasa sekali orang menggunakan perkhidmatan courier service. Dalam sehari dua ni, dan ada yang kita dapat info daripada satu syarikat courier service baru kemarin dia membuat keputusan tarikh akhir hantaran. Semua kita biasa guna antaranya kita guna CJ courier, kita guna CJ courier, kira bagi kita CJ tu kira laju tu mempercepatkan ke 15 hari bulan last. 15 hari bulan last. Yang apa nama yang paling lewat untuk tarikh akhir untuk hantar courier sebelum raya ni pasal cuti raya ni adalah pada laju 18 hari bulan. Post laju ya. Tapi post laju pun kata diterima 18 hari bulan kan. Kami tak janji. Tak kami tak janji. Tak kami tak janji. Kalau sempat depa hantar, kalau tak sempat depa kata disimpan dulu ayah kami. Faham tak maksud? Macam tu Abang Rosli gelap. Suasana ini kita tak boleh nak estimate. Kita estimate patutnya kan hari Selasa tu kita dah boleh punya TV Star dah. Tapi tak boleh. Tester TV Star tak boleh keluar lagi. Sebab kan kita belum terima daripada pembekal pun tak sampai lagi. Lepas tu kita jangkakan insya-Allah ikut kata Pak Aida insya-Allah tiap proses tu hari ni TV Star baru boleh buat benda tu. Dan lepas tu baru kita boleh. Jadi kalau yang duduk di sekitar Kelang tu boleh ambil. Boleh ambil. Tapi saya tunggu saya umumkan itu. Jadi itu saya nak bagi tahu sebab saya tak mau pihak pengurusan tak nak bila berlaku kelewatan macam ni seolah-olah kita mungkir janji. Memang kita berjanji untuk nak cuba tunaikan tetapi kekangan semasa yang berlaku sekarang ini dalam suasana raya, suasana COVID, suasana PKP apa semua, ada sikit hang sana sini. Tapi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya percaya Puan Aida sedang berusaha dengan dia untuk melakukan yang baik bagi melaksanakan benda ni. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, bukan putus harapan. Ini sebagai dugaan, ini sebagai cabaran. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala nak uji kita. Barang baik ni kan. Jadi ujian besar. So insya-Allah Aida saya percaya dia pun duk hilang kabut tu. Sempat jugalah masuk dekat live kita ni untuk pengetahuan daripada anda. So tunggu pengumuman kita seterusnya bila kita ready insya-Allah. Dan kita sebenarnya nak benda ni keluar cepat. Seriously kita nak benda ni keluar cepat. Sebab itu objektif utama saya sebagai BDM. Saya nak benda ni keluar cepat. Sebab kita nak naikkan jualan. Kita bukan nak slow downkan jualan. Kita nak naikkan jualan. Jadi bila kita naikkan jualan, antara strategi kita nak tester tu masuk paket dengan cepat. Itu yang kita nak. Jadi tetapi kekangan-kekangan ni lah luar dugaan, luar jangkaan. Kan? Itu yang kita tak dapat nak elak. Itu Allah Ta'ala punya kuasa lah. Jadi insyaAllah nanti Puan Aida akan type dia punya flow dia. InsyaAllah dan apa yang sedang beliau lakukan insyaAllah. Puan Aida tolong komen kat situ. Dalam komen tu nanti kita boleh sharing-sharing. Jadi untuk waktu ini anda ubat dan seterusnya. InsyaAllah Puan Aida sedang buat yang terbaik. Tapi apapun kena faham produk Civista, produk mandian hanya akan keluar pada bulan Jun sebulan dari sekarang. Itu yang saya bagi tahu dari awal dulu, betul tak? Cuma tester ini saja kita agak ada berlaku kelewatan disebabkan oleh benda-benda yang saya telah sebutkan tadi. Jadi
Harap anda boleh memahami situasi yang berlaku. Puan Aida sedang cuba lakukan yang terbaik untuk cuba untuk menyelesaikan perkara ini. Mudah-mudahan ianya akan ada hikmah di sebaliknya, insya-Allah. We try the best, we fight for the best, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, uh, untuk sesi petang ni dah 3.50 dah. Terima kasih banyak kepada semua yang mengikuti sesi live kita pada